اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 30. Muka surat 30, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 30, baris ke-11 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan kalam menunjuk perkara yang wajib, dan dengan kalam menunjuk perkara yang wajib, seperti anallahu la ilaha illa ana. Anallahu la ilaha illa ana. Minggu lepas kita baiki dah di situ. Hak cetakannya anallahu la ilaha illa huwa. Salah tu. Anallahu la ilaha illa ana. Kalaulah tersalah cetakan tu ayat Al-Quran, wajib kita perbaiki. Kalau kebetulan kita tak bawa pen, kita kena pinjam pen orang, kena baiki. Adapun tersalah cetakan kita tidak perbaiki, tu tak berdosa. Tapi sampai masa kita tak boleh nak baca dah lah, sebab ada tersalah cetakan, terlebih perkataan, tersalah perkataan, terkurang perkataan. Itu salah cetakan, waktu tu tak nak baca. Tak baiki tu atas kita lah, baiki ataupun tidak. Adapun kalau tersalah cetakan tu ayat Al-Quran, waktu wajib kita perbaiki. Jadi ayatnya anallahu la ilaha illa ana. Erti, aku Allah. Kata Allah Subhanahu wa tiada Tuhan melainkan aku. Itu illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Itu kalam menunjuk perkara yang wajib dan yang mustahil, yakni kalam menunjuk akan perkara yang mustahil. Mana contohnya? Seperti innallaha salisu salasah. Arti bahawa Allah yang tiga daripada tiga. Ini i'tiqad Yahudi Nasara. Allah ni yang tiga daripada tiga. Mana Allah Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Ini menunjuk akan perkara yang mustahil. Cuma ayat ni nak cerita hak mustahil. Dalam Al-Quran kita tak boleh nak ibtidak dengan innallaha salisu salasah. Kalau kita baca Al-Quran,
Kalau kita baca Al-Quran, kita nak ibtidak, kita nak mula ayat dengan innallaha salisu salasah ni, ini ibtidak yang qabih, tak boleh. Di awal ayat, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Itu ayat. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafilah oleh orang yang berkata sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Kafir. Jadi kalaulah baca Al-Quran, tapi ni tak ada wakaf ni. Kalau dia wakafnya laqad kafaral ladzina qalu, berhenti situ. Disambung innallaha salisu salasah. Oh, tu ibtidak mula salah tu. Dia nak kena ambil pula qalu innallaha salisu salasah. Berkata mereka, siapa orang kafir yang kata tu. Dia kena mula, tak boleh dimula di ayat innallaha salisu salasah. Tapi tak ada lah orang wakaf laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Tak ada, pendek je tu. Takkan nak wakaf di qalu tu, di pendek je. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kan ada wakaf laqad kafaral ladzina qalu, gitu. Tak ada lah. Lepas tu kalau wakaf situ boleh tak nak mula di innallaha salisu salasah? Tak boleh tu. Ibtidak qabih di situ tak boleh. Cuma di sini nak ambil betul kata mustahil. Allah Ta'ala ni Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan tu mustahil. Nak ambil betul mustahil tu. Tapi ayatnya cerita orang kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah oleh mereka yang berkata bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Nak cerita situ. Itu ayat asal dia lah. Ini cuma diambil sini sebagai nak cerita perkara yang mustahil dan yang harus. Dengan kalam menunjuk perkara yang harus. Mana? Seperti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arti Allah menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Ini cerita Allah menjadikan kamu. Sebab apa? Harus Allah mengada dan harus Allah tidak mengada. Ini perkara yang harus. Mengada, tidak mengada, itu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nak cerita perkara yang harus. Mana Allah Ta'ala menjadikan kamu. Itu perkara yang harus dan barang yang kamu perbuat. Dan dengan kalam, dengan sifat kalam menunjuk. Menunjuk ni dia dilalah. Ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah. Dengan kalam menunjuk akan perkara yang wajib, menunjuk akan perkara yang mustahil, menunjuk akan perkara yang harus. Sebab ta'alluq kalam, fungsi kalam, dilalah nama dia, kemudian ta'alluq kepada tiga, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sama dengan ta'alluq sifat ilmu. Mana? Ilmu ta'alluqnya inkishaf, nyata akan perkara yang wajib. Allah tahu perkara yang wajib. Allah tahu berkaitan dengan zat Allah. Allah Ta'ala tahu berkaitan dengan sifat Allah, itu perkara yang wajib. Perkara yang mustahil Allah Ta'ala tahu juga. Mana perkara mustahil? Anak Allah, perkara mustahil.
Isteri Allah perkara mustahil. Allah Ta'ala tahu anak Allah tak ada. Allah Ta'ala tahu isteri Allah tak ada. Hak tak ada tahu juga. Bapa hak tak ada tak tahu ke? Ha? Kita ni duit tak ada, tahu ke tak? Ha? Bini untuk lelaki tak ada, tahu ke tak? Ke dah tahu? Tak ada, mati dah kawan tu. Balik-balik, tak tahu ke tak ada? Tu jadi pasal lain dah tu. Mana hak tak ada pun tahu. Tahu kok jalan mana? Kalau benda perkara tak ada, tahu kok jalan tak ada lah. Kalau perkara tu tak ada, tahu kata ada, tu jahil pula lah jadinya. Bukan setakat jahil tu, jahil murakkab laginya. Dia kata dia tahu, tapi tahu dia tu tak tahu sebenarnya. Perkara tak ada, tiba-tiba dia tahu, tahu ada. Maknanya bukan jahil saja tu, jahil murakkab. Dengan bahawa dia tak tahu, bahawa dia tak tahu. Bukan setakat jahil saja tu, jahil murakkab, mustahil. Jadi perkara yang tak ada, Allah Ta'ala tahu tak ada. Allah Ta'ala tahu anak Allah tak ada. Allah Ta'ala tahu isteri Allah tak ada. Itu tahu perkara mustahil. Jangan susung ayat Allah Ta'ala tahu tak ada anak, Allah Ta'ala tahu tak ada isteri bagi Allah. Itu bukan tahu hak mustahil. Itu tahu hak wajib. Mana pula wajib? Tak ada anak, wajib tu kan pada akal. Tak ada isteri, kan wajib tu kan pada akal. Tak ada anak bagi Allah, wajib ke mustahil? Tak ada anak tu wajib ke mustahil? Tak ada anak, wajib pada akal. Tak ada isteri, wajib pada akal. Dah mustahilnya anak tu mustahil, isteri tu mustahil. Jadi kalau kata tahu perkara mustahil, tahu anak Allah tak ada, baru tahu mustahil. Tahu isteri Allah, ni mustahil ni, tak ada, baru kita tahu mustahil. Tahu tak ada anak, tahu tak ada isteri, misal tu tak betul. Pening pula gitu dah. Apa beza? Tukar ayat je. Tukar ayat pun ada markah dengan tak ada markah. Tukar ayat sikit pun ada markah. Baik. Tukar ayat tak ada markah, pakoh kosong. Tahu tak ada anak. Tak ada tu wajib ke mustahil tak ada anak? Wajib lah. Ke tak ada anak tu mustahil? Kalau tak ada anak tu mustahil, mana ada anak wajibnya? Ke mana? Sekarang ni tak ada anak tu wajib pada akal ke mustahil pada akal? Tak ada anak. Ke mana? Ke musim ni? Tak ada anak bagi Allah tu wajib ke mustahil? Wajib. Jadi kalau misal Allah Ta'ala tahu tak ada anak bagi Allah, tu misal wajib. Kita nak misal tahu hak mustahil. Tahu ke apa mustahil? Tahu anak Allah, tahu mustahil. Tahu akan isteri Allah, tu tahu mustahil. Tahu macam mana? Tahu bahawa anak Allah tak ada, tahu bahawa isteri Allah tak ada, tu tahu mustahil. Mana? Ingat ke sama? Tukar ayat je. Dah. Lain. Tu tahu hak mustahil. Tahu anak Allah tak ada, tahu isteri Allah tak ada. Tahu yang harus, tahu kita ni lah. Hak berlaku di kita ni ke perkara yang harus kan. Allah Ta'ala tahu. Jadi tahu Allah ni ta'alluq ilmu inkisyah tu. Hak wajib Allah Ta'ala tahu, hak mustahil Allah Ta'ala tahu, hak harus Allah Ta'ala tahu. Sama macam kalam. Kalam menunjuk akan perkara yang wajib, kalam menunjuk akan perkara yang mustahil. Kalam dilalah menunjuk akan perkara yang harus. Jadi kalau takluk pada tiga, dua, ilmu dan kalam.
Kudrah dan iradah hanya takluk kepada perkara harus jua. Kudrah, iradah bertakluk akan perkara yang harus jua. Perkara wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Mana perkara wajib? Zat Allah, sifat Allah. Berkait tak dengan kudrah? Tak berkait. Ke kudrah yang mengadakan Allah, kudrah yang mengadakan sifat Allah. Tak. Hak wajib tak berkait dengan kudrah dan iradah. Hak mustahil, mustahil pun kudrah tidak berkait juga. Mustahil, anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, berkait dengan kudrah. Kudrah yang mentakdak kan? Dah. Iradah yang menentukan anak Allah tak ada, tidak berkait. Iradah yang menentukan isteri Allah tak ada, tidak berkait. Kudrah iradah tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Ada ni. Jadi anak Allah tak ada pada azal. Kudrah mentakdakan anak Allah hak tak ada pada azal. Oh, itu sia-sia. Dia panggil tahsilul hasil, meniadakan barang yang memang tiada. Itu sia-sia gitu, mustahil. Jadi anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada, tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Bukan kudrah yang mentakdakan, dan bukan iradah yang menentukan anak Allah tak ada. Bukan iradah yang menentukan isteri Allah tak ada. Tak berkait. Perkara wajib, perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Jadi kudrah iradah hanya bertakluk dengan perkara yang harus jua. Pada ni, samak dan basar bertakluk kepada perkara yang ada, maujudat, perkara yang ada. Janji perkara tu ada, qadim ke baharu ke, samak dan basar mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Perkara mustahil ada ke tak? Tak ada. Maka samak basar tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Anak Allah tak ada, isteri Allah tak ada. Lepas tu samak basar mendengar dan melihat akan anak isteri Allah yang tak ada. Tidak. Sebab samak basar bertakluk pada perkara yang ada. Hak bertakluk kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, ilmu, dan kita bicara sekarang sifat kalam. Sifat kalam menunjuk perkara yang wajib, menunjuk perkara yang mustahil, dan juga menunjuk akan perkara yang harus. Kemudian kalam terdahulunya, sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat kalam tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sifat kalam ni bukan hak kalam lafzi tu, bukan. Sifat kalam tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Sifat kalam, hak saya buat bandingan minggu lepasnya, contohnya sifat kalam kita. Sifat kalam kita yang Tuhan letak di lidah kita, tidak berhuruf, tidak bersuara juga. Kalau sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita ni bersuara, bisinglah jadinya. Tetapi apabila kita ada sifat kalam, kita pun berkata-kata. Bila kita berkata-kata, maka keluarlah perkataan di udara. Itu dipanggil perkataan lafzi. Lafaz yang bunyi di udara tu, itu kalam lafzi. Itu bukan sifat kalam. Ada ni. Sifat kalam macam sebut minggu lepas lah, Tuhan letak di lidah daripada lahir lagi. Ada ni. Tapi berkata-katanya kemudian ta'alluq. Umur setahun 2 tahun barulah berkata-kata, keluar perkataan. Perkataan keluar tu dia panggil perkataan lafzi. Dia panggil kalam lafzi. Macam sekarang ni.
Masing-masing bersifat dengan sifat kalam. Tapi kalam lafzi ada tak? Tak ada lah sebab masing-masing diam. Hak kalam lafzi nak punya dispekar dah tu kalam lafzi. Itu sifat kalam, bukan. Lepas tu dia kata sifat kalam bukan perkataan lafzi. Kalau kita perkataan lafzi ni, kalam lafzi hak bunyi ni, hak bunyi di speaker tu. Hak bunyi di speaker tu sifat kalam. Tak, sifat kalam hak Tuhan letak di lidah. Bila ada sifat kalam, kita pun berkata-kata. Bila kita berkata-kata, keluarlah perkataan lafzi dia panggil. Disebut kalam lafzi. Hak bunyi tu, itu kalam lafzi. Itu ke sifat kalam? Bukan. Kemudian sifat kalam pula tidak terdahulu, tidak terkemudian. Nak terdahulu terkemudian macam mana? Sifat kalam satu. Sifat kalam satu. Kan keesaan pada sifat kan? Jadi sifat kalam Allah satu. Kemudian perkataan yang Allah Ta'ala jadikan di udara, itu banyaklah. Seperti Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tu dengar kalam lafzi atas pandangan Imam Maturidi, atas pandangan Imam Asy'ari dah. Nabi Musa dengar sifat kalam yang ada di zat Allah, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Dengar macam mana? Sebab tidak berhuruf, tidak bersuara. Yang kita dengarnya perkataan yang berhuruf bersuara, itu ada. Hak sama-sama kita dengar adalah benda yang ada suara baru kita dengar. Benda yang tak ada suara kita tak dengar, itu ada. Hak sama-sama kitanya. Janji perkara tu ada, maka boleh dengar. Sebab samak basar bertakluk pada benda yang ada. Itu cerita hak sifat Tuhan. Jadi samak basar kita pun, kalau Tuhan wi dengar, boleh dengar janji benda perkara tu ada. Mana hak maujudat ada? Sifat kalam ada ke tak? Ada. Maka Nabi Musa pun dengar sifat kalam Allah yang ada, yang tidak berhuruf bersuara. Itu pandangan Imam Asy'ari. Pandangan Imam Maturidi, Allah jadikan suara di udara, kalam lafzi. Nabi Musa dengar hak tu lah. Hak tu kita kata kok mudah sikit kita nak faham. Dengar akan perkataan yang Allah Ta'ala jadikan di udara. Dengar tu lah. Itu pandangan Imam Maturidi. Pandangan tu lebih hampirlah kita nak mudah faham. Pandangan Imam Asy'ari dah, Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang tidak bersuara tu. Tak bersuara dengar macam mana? Kita dengar hak bersuara tu ada. Ada ni. Tu ada. Janji perkara tu ada. Sebab tu nanti di hari akhirah, sifat samuk kita ni digandakan kekuatan 10,000. Kita boleh dengar sekalian benda yang ada dalam syurga, walaupun benda tu tak bunyi sekalipun, janji benda ada. Tu kan lah. Janji ada boleh dengar. Tapi ada kitanya hak ada bunyi baru boleh dengar, tu ada. Macam ginilah adahnya kalau kita lah. Kalau kita kata adah ni, hak bercakap-cakapnya lidah, tu ada. Tapi dia kata tangan kaki bercakap-cakap. Tuhan kuasa kan? Tuhan buatlah tangan kaki kita bercakap-cakap. Wa yukallimuna aydihim. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Betul tak? Jadi mana tangan tu yang akan berkata-kata. Mana tangan berkata-kata? Ni ada atas dunia yang berkata-katanya lidah. Tapi di hari akhir Allah Ta'ala jadikan tangan tu berkata-kata. Mustahil ada. Tapi harus pada akal kita boleh terima.
Tangan berkata-kata, Tuhan buat berkata-kata, tangan berkata-kata lah. Akal boleh terima. Bila Quran beritahu tangan berkata-kata, wajib kita percaya tangan berkata-kata di hari akhirat. Tapi macam mana tangan berkata-kata? Mulut kan itu ada. Jadi dengar perkara yang ada suara itu ada. Tapi janji perkara tu ada boleh dengar. Jadi Nabi Musa AS dengar sifat kalam Allah yang qadim, yang tidak bersuara tu. Itu pandangan Imam Asy'ari. Pandangan Imam Maturidi, Allah Ta'ala, Nabi Musa AS dengar perkataan kalam lafzi yang Allah Ta'ala jadikan di udara. Itu yang Nabi Musa dengar. Jadi sekarang ni sifat kalam satu je lah. Sifat kalam satu. Kan wahdaniyah kan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Jadi sifat Allah satu. Jadi sifat kalam Allah satu. Jadi bila sifat kalam Allah satu, tiada terdahulu, tiada terkemudian. Sebab satu saja sifat kalam Allah. Macam sifat kalam kita pun tidak terdahulu, tidak terkemudian juga. Hak terdahulu, hak terkemudian ni hak kalam perkataan lafzi tu. Kita cakap-cakap keluar perkataan, hak ni perkataan hak mula-mula, hak ni perkataan hak kemudian. Perkataan tu dipanggil kalam lafzi. Adapun sifat kalam tidak terdahulu, tidak terkemudian, tidak bersusung. Ada pun hak cakapan tu bersusung lah. Kita bercakap pun bersusung, kita membaca pun bersusung. Yang kita baca dalam semayang kan ada syarat tertib bacaan Fatihah kita, ada syarat tertib bacaan tasyahud atau syarat tertib. Jadi ada syarat tertib bacaan Fatihah kena susung. Hak susung tu bacaan. Ada pun sifat kalam kita satu je, Tuhan letak di lidah. Itu tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Itu bicara sifat. Kemudian kita melepas kita bicara dah berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang ada depan mata kita ni. Ada depan mata kita ni memanglah berhuruf, ada titik, ada baris. Bila kita baca keluar suara. Al-Quran ni pula Al-Quranul Karim hak depan mata kita ni, dia ada terdahulu, dia ada terkemudian, dia ada surah Fatihah, kemudian pula Al-Baqarah, kemudian surah Fatihah pula ayat yang pertama yang terdahulu, kemudian ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga. Ada terdahulu terkemudian tu. Tu bukan sifat kalam. Hak qadim bi zat Allah. Itu kena kepada kalam lafzi. Bila kalam lafzi kena kepada baharu makhluk Allah hakiki dia. Tapi masih sebut melepas lah, haram kita mengatakan bahawa Al-Quranul Karim yang kita duk baca tu baharu. Haram kita kata makhluk, wajib kita kena kata qadim. Dan wajib kita kena kata bukan makhluk. Sebab kalau qadim bukan makhluk. Tapi macam mana pula kata qadim? Tulisan tu kan baharu tulisan tu. Tu hakiki betul lah. Sebab itu kalam lafzi. Turunnya pada masa Nabi SAW. Dibukukan pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Qadimnya kok mana? Hakiki memang baharu, tapi kita hanya boleh sebut di majlis ilmu jua. Cakap kat luarnya Al-Quranul Karim yang ada depan mata kita baca tu wajib kita kata qadim. Bila qadim sahaja pastilah bukan makhluk. Sebab apa kena kata qadim? Sebab Al-Quran ni hak qadim di zat Allah pun panggil Al-Quran juga. Hak baharu depan mata kita pun panggil Al-Quran juga.
Jadi takut kesamaran kita, hak Al-Quran hak depan kita ni baharu naik kepada Al-Quran hak kalam yang ada di zat Allah tu. Hak tu naik jadi baharu, kafir lah jadinya. Maka untuk mengelak kesamaran, wajib kena kata Al-Quran hak berlafaz hak ada depan mata kita ni pun koding juga. Ada ni. Walaupun sebenarnya baharu, tak boleh kata baharu. Macam minggu lepas lah. Perkara sebenar. Tapi tak boleh nak cakap kok luar gitu. Perkara yang jahat yang berlaku. Sebenar-benar qada dan qadar Allah. Sebenar-benar. Tapi boleh tak kita cakap hak jahat qada dan qadar haram. Dan nak cakap macam mana? Hak jahat tu datang daripada diri kita sendiri. Wajib kena cakap gitu. Si pegangan kitanya, qada-qadar belaka. Tapi cakap haram. Jangan. Pulau. Gitulah. Jadi kita nak atur pegangan percakapan ni balik kepada Al-Quran dan hadis yang disusun oleh ulama muktabar dalam kitab-kitab yang muktabar, kitab tauhid, contohnya kaedah sifat 20. Gitu jelah. Ada ni. Sebenar perkara jahat qada dan qadar. Kita hanya cerita dalam majlis ilmu. Dan sebenar kenapa tidak boleh berkata? Kalau berkata, jadi tidak beradab dengan Allah. Tidak beradab dengan Allah, hukumnya haram, dosa besar. Pergi kat tu pula. Dan walaupun sebenar sekalipun. Jadi macam samalah dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim yang berlafaz, yang di depan mata kita duduk baca itu memanglah hakikinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia berhuruf, dia perkataan lafzi, dan juga ada terdahulu ayat surahnya dan ayatnya, ada hak terkemudian. Sifat kalam tidak seumpama tu. Tidak berhuruf, tidak bersuara, bukan perkataan lafzi, kalam lafzi, dan tidak terdahulu terkemudian. Dan dengan kalam menunjuk perkara yang wajib. Mana seperti anallahu la ilaha illa ana. Inilah hak Nabi Musa dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Nabi Musa dengar kalam Allah yang tidak berhuruf tu, bunyi macam ni ke? Tak bunyilah macam ni. Tapi apa yang Nabi Musa dengar tu, kalau kita gak bunyi dia pasal ni. Ada ni. Hak pandangan Imam Asy'ari. Nabi Musa dengar sifat kalam Allah yang tidak berhuruf. Ni anallahu la ilaha illa anna ni berhuruf. Maknanya hak Nabi Musa dengar tu kalau berhuruf bunyi macam ni kalau hak kita nak baca. Pandangan Imam Maturidi, Nabi Musa dengar perkataan Allah Ta'ala jadikan di udara. Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah menjadikan perkataan tu di udara. Tapi bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bunyi dia seumpama ni. Gitulah. Kalau bahasa Arab bunyi dia anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu di antara hak Nabi Musa berkata-kata dengan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang lain tu. Contoh ayatnya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah barang yang ada di tangan kanan engkau ya Musa? Jawab Nabi Musanya, hiya asaya, tungkat aku, atawakkau alaiha, aku bertukak dengan tukak ni. Tu panjang ayat tu. Ada ayat laginya, Tuhan kata qala lan tarani walakin zur ilal jabal. Tu fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani tu. Tu hak
perkataan yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Lam tarani, engkau tak dapat melihat akan daku, walakin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tengok bukit dah, kalau bukit tu tetap kamu akan dapat melihat aku, di bukit tu hancur. Ada ni. Itu di antara hak perkataan hak Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ni lah, anallahu la ilaha illa ana. Jadi kalam ni menunjuk akan perkara yang wajib lah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dah wajib. Ayat yang menunjuk akan perkara wajib ni banyak lah. Qul huwallahu ahad. Tu menunjuk akan perkara yang wajib juga. Banyaklah ayat Al-Quran menunjuk akan perkara yang wajib dan yang mustahil. Kalam juga menunjuk akan perkara mustahil. Buat contoh seperti innallaha salisu salasah, arti bahawasanya Allah yang ketiga daripada tiga. Itu mustahil sama sekali. Kalam nak menunjuk atas perkara yang mustahil. Dan yang harus, kalam menunjuk akan perkara yang harus. Contohnya seperti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Arti Allah menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Allah menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Jadi mengadakan, meniadakan mungkin itu perkara yang harus. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Apa sifat harusnya? Mengadakan mungkin dan meninggalkan tidak mengadakan mungkin. Mana mengadakan mungkin? Ni menjadikan kamu, itu perkara yang harus pada akal. Allah menjadikan kita, Allah tidak menjadikan kita. Dari segi akal boleh terima Tuhan menjadikan manusia, Tuhan tidak menjadikan manusia. Harus pada akal boleh terima. Ni kita bicara dari segi hukum akal semata-mata. Tapi kalau kita bicara ketentuan Allah pada azal, Allah telah menentukan akan ada, maka ada tu diadakan, tu jadi wajib lah pula, mustahil lah tak. Tuhan menentukan pada azal kita akan diadakan, tiba-tiba sampai masa tidak diadakan. Tu jadi tak betul pula lah ketentuan Allah pada azal lah. Kalau tilik situ, bila Allah menentukan ada tu wajib. Bila Allah menentukan kemudian tak ada tu wajib. Pada ni tu kalau tilik kepada ketentuan ni, tak kita tilik kepada perkara tu sendiri. Ada tak ada makhluk ni, harus je ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Ni contoh dunia hok comel-comel ni. Dunia hok comel-comel ni, langit bumi hok comel-comel ni. Kalau kata hancur, akal boleh terima. Kalau kata tak hancur, akal boleh terima. Tuhan kuasa kan, akal boleh terima. Dah Quran royak tu, innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Saat kiamah ni akan datang, akan berlaku, tak ada ragu dah. Kalau tilik pada Quran beritahu, wajiblah kiamah berlaku, mustahil tak berlaku kiamah. Sebab mustahil ayat Al-Quran tak betul, mustahil ayat Al-Quran bohong. Kalau tilik situ, tilik pada akal, dunia comel-comel ni hancur, boleh terima akal. Tak hancurnya, boleh terima akal atas kekuasaan Allah. Itu tilik pada akal semata-mata. Tilik kepada ketentuan azali iradah, tilik kepada ayat Al-Quran yang menceritakan, maka wajib berlaku. Wajib akal juga tu, tapi dia panggil wajib akal aridi. Tu kena ngaji kat lain pula tu. Sekarang tilik pada akal asal, akal semata-mata. Dunia comel-comel hancur, akal boleh terima ke tak? Boleh. Kalau tak hancur, akal diterima gedok. Mana boleh tak hancur? Quran beritahu. Nanti dulu ni. Tercerita hak akal kita dahulu. Hak asal.
Tak sudah tilik kepada ayat Quran lagi, semata-mata akal. Kalau kata dunia ni terus gini je comel, tak ancur-ancur, akal terima ke tak? Boleh terima akal. Lepas tu didatangi ayat Al-Quran beritahu akan berlaku kiamat. Bila Quran beritahu akan berlaku kiamat, dari segi akal kita wajib nak berlaku kiamat. Wajib sebab Quran beritahu. Dia panggil wajib akal aridi. Wajib akal kerana kita tilik pada Quran beritahu. Hak tadi kata haruh, kita tilik pada akal semata-mata, tak tilik pada ayat Al-Quran. Jadi ayat Quran, Quran beritahu akan berlaku kiamat, maka berlaku kiamat tu wajib pada akal aridi. Kalau kiamat tak berlaku, mustahil akal aridi. Ni selepas tilik pada ayat Al-Quran. Ni kita kadang-kadang tukar situ je sebenarnya. Kita masa sebelum ni lah, tak apa-apa pembicaraan hak dalam-dalam tu kita tukar je sebenar. Kalau tanya balik, kiamat Tuhan kuasa kan? Kalau Tuhan kuasa, dia memang Tuhan kuasa. Tuhan kuasa tak nak mengekalkan dunia? Tuhan kuasa. Tuhan nak mancurkan, Tuhan kuasa ke tak? Tuhan kuasa. Kalau kuasa kedua-dua, haruh apa panggil? Tu pada ni. Lepas tu macam mana Quran beritahu? Kalau tengok Quran beritahu akan berlaku kiamat, wajiblah kiamat. Mustahil lah tidak kiamat, jadi bohong pula Quran. Quran kata kiamat tapi tak berlaku kiamat, jadi bohong Quran, mustahil. Tu tilik kepada Quran beritahu tu wajib akal aridi pula dipanggil. Tapi cuma kita tukar-tukar gitu je. Hak bab pegangan tetap dah. Ada ni. Bab pegangan tetap dah. Dari segi akal wajib berlaku kiamat sebab Quran beritahu. Maka hukum syaraknya kita pun berpegang di akidah kiamat akan berlaku rukun iman. Tu pegangan kita wajib syarak. Bila Quran beritahu, akal dah terima dah lah. Wajiblah berlaku kiamat sebab Quran beritahu kiamat. Bila akal letak dah bahawa wajib berlaku kiamat sebab Quran beritahu, kita pun pegang di akidah kita kiamat akan berlaku, itu dipanggil wajib syarak. Ada ni. Tu hukum akal, ni hukum syarak. Jadi hak harusnya contoh ayat yang menunjuk atas perkara haruh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Erti Allah menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Barang yang kamu perbuat, hak saya ngaji ni ada catatan lalu dah. Barang yang kamu perbuat, tengok tu. Tuhan kata kamu perbuat. Bila Tuhan kata kamu perbuat, maka kita boleh katalah kita buat. Kita bolehlah letak perbuatan tu kepada kita. Kenapa? Kerana Tuhan kata kita yang buat. Barang yang kamu buat tu. Tapi siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan. Tapi akan barang yang kamu perbuat. Tuhan kata kamu perbuat. Dan kita pun boleh cakap, siapa buat? Saya buat. Mana kita boleh sandar perbuatan kepada saya. Sebab apa? Sebab Quran kata kamu perbuat. Kita pun boleh katalah saya buat. Ni nak cakap saya buat pun takut. Siapa buat macam-macam nak kata saya buat kan? Saya tak boleh bekas makhluk. Apa tak nak katanya? Tuhan pun kata kamu perbuat. Bila Tuhan kata kamu perbuat, kita boleh katalah kita perbuat. Sebab apa? Sebab ikhtiar usaha zahir pula daripada kita. Tapi hakikinya siapa yang perbuat perbuatan kamu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Mana perbuatan kamu tu hakikinya bukan perbuatan kamu. Allah yang menjadikan kamu, Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kamu siapa buat? Allah. Tapi walaupun Allah buat, Allah kata tak perbuatan kamu. Allah Ta'ala kata. Lepas tu kita boleh kata kita yang buat. Ayat ni lah di antara ayat menjadi dalil, selalu dijadikan sebagai dalil ikhtiar usaha di sisi ahli sunnah wal jamaah.
Ayat ni ambil tanda lah. Ayat ni tanda molek ni. Mana ayat cerita bab ikhtiar usaha. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Kemudian ahli sunnah pula berpegang ikhtiar usaha tu tetap perbuatan Allah. Ayat mana ni? Wa ma ta'malun, dan barang yang kamu perbuat. Barang tu kamu perbuat. Bila Allah Ta'ala kata kamu perbuat, kita wajiblah berpegang kami ada perbuatan. Sebab Tuhan kata kamu buat, mana kami ada perbuatan, kena peganglah kami ada perbuatan. Tapi perbuatan kami siapa yang buat? Allah juga yang buat. Pada ni hak ni hak contoh satu ayat. Hak satu surah, suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya puji bagi Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Hak berlaku ni hak dia belaka. Ayat kemudian pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah. Kami. Bila ayat kata kami sembah, kita wajib berpegang. Sembah tu ada ikhtiar usaha kami, perbuatan kami. Tapi perbuatan kami sekalipun, ayat yang pertama tu, kalau kita mazhab ayat yang kedua tu, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Jadi ikhtiar usaha kami menyembah ni pun hak dia juga. Tu hakiki dia. Tapi itu satu surah. Kita pegang hak Tuhan belaka, dan kita pegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Itu satu surah. Ni satu ayat. Satu ayat laginya wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Itu pun satu ayat juga. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tapi Tuhan kata tak, ketika engkau melontar. Tuhan kata tu. Jadi maknanya Nabi ada ikhtiar dan usaha. Sebab Tuhan kata ketika kamu melontar. Tapi Allah Ta'ala segala-galanya. Bukan perbuatan Nabi SAW. Tapi Tuhan kata ketika kamu melontar. Macam di sinilah Allah yang buat segala-galanya. Allah yang menjadikan kamu. Dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Diri perbuatan kamu tu Allah yang menjadikan. Tapi Tuhan kata tak perbuatan kamu. Tuhan kata. Jadi makna kena berpeganglah. Kamu, kita ni ada perbuatan. Sebab Tuhan kata perbuatan kamu. Tapi perbuatan kamu tu siapa yang jadikan? Allah yang jadikan juga. Tu balik pada keesaan pada perbuatan. Balik kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam sekalian. Qada dan qadar, makna apa? Diri perbuatan kita pun qada dan qadar, berhasil perbuatan kita pun qada dan qadar. Itu saja. Ni hak jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Satu kali tu saya dengar wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dihura. Ni ayat menunjukkan bahawa melontar pasir itu bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Rasul. Digihura kat tu. Digihura. Mana apa ni? Bekerjasama pada perbuatan. Dah keesaan ke tak bekerjasama pada perbuatan tu? Bekerjasama tu, bersyarikat tu, syirik orang panggil. Syarikat tu kerjasama lah tu. Tu syirik. Ayat mana? Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, tapi ketika engkau melontar. Tengok ayat ni. Jadi Allah Ta'ala dengan Nabi bekerjasama. Kata sakit gitu. Kok dalam TV tu Al-Quran sebut dengan kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Kami. Sebab apa Tuhan kata kami? Sebab bekerjasama antara Allah dengan Jibril. Oh, di buku tu. Lepas tu Tuhan kata dengan kami. Ayat yang Tuhan kata kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebab apa Tuhan kata kami? Sebab bekerjasama antara Allah dengan petani. Udah gikot tu. Kata ambil mana ni? Takkah ada raja seumpama tu rasa macam tak mau sabuh je ni. Bekerjasama waktu kata kami. Dia kami ni ana nahnu. Kalau ana mutakallim wahdah. Itu kalau ana. Kalau kami mutakallim ma'a ghairi dia panggil. Mutakallim ma'a ghairi. Ana ni orang cakap seorang. Saya. Kalau kami ni orang cakap serta dengan selain daripada dia. Kami datang. Mana apa kami? Saya dengan kawan. Itu kami. Dia panggil mutakallim ma'a ghairi. Yang bercakap serta dengan yang lain. Mana apa? Kami datang berarti saya dan kawan saya. Itu kami. Tapi kami juga tak semestinya mutakallim ma'a ghairi. Mu'azzim nafsah. Kami juga. Mana apa? Membesarkan diri. Jadi Allah Ta'ala kata kami itu dengan bahawa membesar diri. Ya, Quran kadang-kadang kata dengan ana. Tengok ayat terdahulu. Anallahu la ilaha illa ana. Aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Tuhan kata aku. Ada ayat Tuhan kata ana, aku. Tapi ada ayat Tuhan kata kami. Kami ni bukan kata bekerjasama Allah dengan makhluk. Kami dengan makna mu'azzim nafsah. Allah membesarkan diri Allah. Maka Allah kata kami. Tiba-tiba Tuhan kata kami itu makna Tuhan bekerjasama dengan makhluk. Yang ada ni. Ada ni dalam TV ni. Tu orang kata ustaz sebut semua TV. Memang kena sebut. Pak ni salah sangat. Dalam TV. Satu Malaysia, satu dunia tengok. Mana orang-orang berkenaan agama? Kita hanya tukang beritahu majlis surah je. Orang berkenaan agama lah kena ambil tindakan. Kena panggil. Kalau dah betul sangat, tarik tauliah tu. Jangan biarkan ini benar akidah. Ada ni. Orang agama tak tengok TV berapa kali dah. Orang agama tak tengok TV berapa kali. Saya pun tak tengok juga. Walaupun rancangan agama pun. Sebab jumpa pelik-pelik sangat. Kamu tengok kau. Tapi saya ni biasanya orang yang atur. Ustaz, cuba tengok ni kot Ustaz. Orang atur. Tengoklah. Ataupun dia beritahu dah minit ke berapa. Sebab dia kadang-kadang program tu lama. Tapi dia tahu minit ni. Senanglah kita pun pecek di minit tu. Ada ni. Dia kadang-kadang kalaulah salah dalam bab hukum pekoh dalam TV, ramailah segera orang yang memperbetulkan. Ramai orang segera memperbetulkan. Baguslah tu. Mana prihatin. Sebab dia ajar dalam TV terus hukum pekoh salah. Hak tukang dengar TV ni juta orang. TV jangan. Masalah tu ribu-ribu dah. Patut buka pula puluh-puluh ribu, ratus ribu pula ikut kemudian tu. Bukan saya sebut ribu-ribu ni bukan hak TV. Hak FB dia. TV dia ada hak live dalam FB. Orang tengok TV lah. Tu ramai mana tak tahulah. Orang hak tengok di FB. FB live. FB live pula boleh tengok pula kemudian puluh ribu, ratus ribu walaupun program itu sejam. Mana orang buka sungguh-sungguh. Bukan sikit-sikit orang. Masa tengok TV betul tu juta lah. Jadi kalau salah pekoh, memanglah pihak berkenaan dia kena perbetulkan. Baguslah, alhamdulillah nah. Tapi kalau salah akidah, kalau salah akidah, dia hak mula-mula sekali nak kena perbetulnya, hak dia panggil apa? Pengacara dia tu. Dia panggil pengacara tu. Hak sebelah tu lah pengacara. Kalau radio dia panggil DJ. Kalau TV tak panggil DJ, dia panggil apa? Pengacara tau. Moderator. Hak sebelah tu. Hak tu hak mula-mula sepatutnya kena belak.
hak tu dah reti lagi hak tu yang kau berat. Nak kata orang ni. Acak kali dah dalam TV ni. Perkara-perkara berkaitan dengan akidah. Salah tapi malangnya tak ada. Salah bukan salah kecil-kecil. Salah ni membabitkan akidah, membabitkan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Allah belum menentukan lagi mati. Dia ambil pisau, pergi cocok tubuh dia, mati lah. Tapi bukan Allah menentukan dia mati. Bukan semuanya ketentuan Allah. Ulok dah. Ni doktor bidang agama ni. Doktor bidang agama. Dia ambil pisau, lepas tu cocok perut. Matilah. Allah menentukan. Allah tak menentukan mati. Dah ambil pisau cocok, matilah. Apa berlaku bukan semua ketentuan Allah. Pergi kok mana kau tu? Jadi Quran kata kami tu tiba-tiba bersekutu Allah. Ayat Umar Maita tu bersekutu Allah dengan Nabi. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, bersekutu Allah dengan Jibril. Kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bersekutu Allah dengan petani. Kita ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, ayat ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga. Kalau pilihan perbuatan hak Tuhan juga, tak ada hak kitanya, memanglah tak ada. Dah kata ada hak kita Jabariyah lah, memang hakikinya Jabariyah. Dah salah Jabariyah kut jalan mana? Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, ayat Al-Quran letak pada hamba, salah situ. Tapi walaupun ayat Quran menyandar perbuatan kepada hamba, tapi hakikinya bukan perbuatan hamba, perbuatan Allah. Kalaulah hakikinya perbuatan Allah bukan perbuatan hamba, kenapa Allah dalam ayat Quran menyandar pada hamba? Jangan duk tanya lah tu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, yang ditanya pekerjaan Allah. Kenapa Allah telah sandarkan kepada perbuatan kita? Walau bukan perbuatan kita. Hanya duk tanya kerjaan Allah. Macam sini. Kenapa Allah Ta'ala kata barang yang kamu perbuat? Walau barang yang kamu buat tu Allah yang menjadikan. Bila Allah yang menjadikan akan barang yang kamu perbuat, jangan katalah kamu buat, kata apa lagi sebab Allah yang menjadikan. Kita tanya Allah lah. Ni jangan duduk dia ada hak dia. Macam sini kan. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Barang yang kamu buat tu Allah yang menjadikan. Kalau barang yang kamu buat Allah yang menjadikan, berarti kita tak ada perbuatan. Betul tak ada perbuatan. Tapi kenapa Tuhan kata kamu perbuat? Jangan duk korek lah. Sama macam tadilah, wa ma ramaita iz ramaita, tidak melontar pasir engkau yang Muhammad. Bila? Ketika engkau lontar. Tidak melontar. Ketika engkau lontar. Bukan bercanggah. Tidak melontar pasir engkau yang Muhammad. Ketika engkau melontar pasir yang Muhammad. Tidak melontar dengan melontar ni berlawanan. Ada? Dah tak berlawanan. Tak lawan macam mana? Tidak melontar engkau yang Muhammad pada hakiki, ketika engkau lontar pada zahir. Itu sudah. Itu je. Tak jadi berlawang lah. Tak tanaku ayat Quran, sebab berlawang ayat Al-Quran, tanaku ayat Al-Quran tu mustahil, tu kalamullah. Mana mungkin berlawang? Lepas tu wa ma ramaita iz ramaita, tidak melontar pasir engkau yang Muhammad ketika engkau lontar. Tak berlawang macam mana? Tidak melontar pasir engkau yang Muhammad, itu hakiki dia. Izramaita, ketika engkau lontar yang Muhammad, itu zahir dia. Dah lah. Yang hura-hura ni pula ulama-ulama mutabar lah yang hura ni pula. Kalau kita baca Quran, baca, akhirnya keluar kesimpulan hak tadi, bekerjasama Allah dengan Nabi Muhammad pada melontarkan pasir. Tu akal yang sesak gitu tu.
mensyirikkan Allah pada perbuatan. Macam sinilah. Dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Barang kamu perbuat macam mana? Kalau Allah yang menjadikan, tak ada kamu perbuat. Kamu perbuat pada zahir. Hakikinya barang yang kamu perbuat tu Allah yang jadikan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menjadikan kamu. Tu tak ada Allah yang menjadikan kita. Dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Mati molek tu. Barang yang kita perbuat tu Allah yang menjadikan. Apa dia barang yang kamu perbuat? Bukan kata berhasil perbuatan, diri perbuatan kamu pun Allah yang jadikan. Dah kita mati dah kan? Keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Gerak geri kita pun perbuatan Allah. Usaha kita pun perbuatan Allah. Tetap dah. Yang kita duduk mati dah di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Berarti diri perbuatan kita pun qada dan qadar. Berhasil perbuatan kita pun qada dan qadar. Berkelip mata kita pun qada dan qadar. Bergerak nadi kita pun qada dan qadar. Tak ada kita, tak ada lah. Nak ada kat mana lagi? Dah berlaku di kita. Inilah perbuatan Allah. Pegangan. Dan percakapan, kita boleh kata kita yang gerak, kita yang diam, kita yang buat. Sebab apa? Tuhan kata kamu yang perbuat. Kamu yang perbuat. Mana apa? Gerak diam tu kamu yang perbuat. Katalah kita yang perbuat pada zahir dia. Ikhtiar usaha. Tapi hakikinya barang yang kamu buat siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Ni di satu ayat ni. Satu ayat ni cukup dah. Kita nak kemah molek pegangan ahli sunnah jemaah dalam bab ikhtiar dan usaha. Qadariyah, perbuatan kamu tu bagi bekah. Bagi bekah macam mana? Tuhan kata perbuatan kamu tu Allah yang menjadikan. Jadi qadar tak betul dengan ayat Dan Jabariyah pula tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Dan Tuhan kata kamu perbuat apa mana? Sekarang Qadariyah, kita yang bekas pada perbuatan kita. Quran kata Allah yang menjadikan perbuatan kamu tu. Macam mana pula kita yang bekas? Jadi bercanggah Qadariyah dengan ayat Quran. Betul akidah yang sesat. Jabariyah pula langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Lepas tu Tuhan kata kamu perbuat nak buat mana ayat tu? Kamu perbuat. Dia kena berpeganglah bahawa kami pada zahirnya perbuat, kami ada pilihan dan perbuatan. Tu kena pegang kat tu. Sebab Tuhan kata kamu perbuat. Tapi hak kita buat ni, usaha kita ni perbuatan Allah. Allah yang menjadikan perbuatan kamu tu hakiki. Jadi sebenar-benar ada tak perbuatan kamu? Tak ada. Kenapa berpegang ada? Sebab Quran bubuh kita. Tu jelah. Nah, kenapa Tuhan bubuh kita perbuatan? Walau perbuatan kita perbuatan Allah juga. Jangan duk korek lah situnya. Tu kata mudah je sebenarnya. Hak payah ni kerana hak zahir tu, hak duk pegang zahir, hak akidah pula akidah sesat. Pada ni. Lepas tu nak bahas panjang-panjang, tu jadi ni punagana tu. Tapi sebelum kita nak berhenti, kita kena faham molek dulu. Kena bahas molek baru kita berhenti. Tak boleh berhenti cepat-cepat. Kita ada perbuatan. Kan perbuatan kita bukan qada-qada macam mana pula? Qada-qada. Lepas tu perbuatan kita. Dah lagi ke mana pula? Jadi qada-qada lain, perbuatan kita hak lain. Jadi mana Tuhan buat kerja dia, kita buat kerja kita. Gitu. Jadi sekarang ni sekalian perbuatan Allah. Kita ada perbuatan. Kan tak nak pergi dua tu kan? Sekalian perbuatan Allah. Kita ada perbuatan. Kalau sekalian perbuatan Allah, mana ada kita lagi perbuatan? Dan sekalian. Sekalian lah. Lepas tu perbuatan kita. Perbuatan kita lah. Kenapa perbuatan kita sungguh? Bukan sekalian perbuatan Allah lah. Dah lagi pening tak nak dia kata. Ada pula jenis pesen nak pening. Dah pening lah kitanya. Sekalian
perbuatan Allah. Sekalian tak ada dah. Sekalian perbuatan Allah, tiba-tiba kita ada perbuatan. Dah kita ada perbuatan, macam mana lagi dah sekalian perbuatan Allah? Ada perbuatan-perbuatan kita ni. Dah sekalian perbuatan Allah. Sekalian perbuatan Allah lah. Lepas tu perbuatan kita, perbuatan kita. Jadi belawang pening. Pening tu dia nak, dia kata. Tu mengajar tu. Sekalian perbuatan Allah tu hakiki dia. Kita ada perbuatan hanya pada zahir sahaja. Hakikinya perbuatan kita tu tetap perbuatan Allah. Situ sudahlah. Di situ je. Ni jadi nak asing ni. Sekalian perbuatan Allah. Otak perbuatan kita. Cari dunia lain lah kalau gitu kau. Ada pula kita tak mau pakai hak hakiki. Kenapa tak mau pakai hak hakikinya? Hak sebenar-benar Tuhan belaka. Apa nak mau pakainya? Cuma kita tak sampai maqam hakiki. Maqam hakiki itu maqam aulia. Itu cerita lain. Tak sampai maqam cerita lain. Kita kena pegang hak hakiki dia, hak Tuhan belaka. Mana diri perbuatan kita tu Allah yang jadikan. Berhasil perbuatan kita Allah yang jadikan. Tapi tetap Tuhan kata perbuatan kamu. Maka dalam Quran kata perbuatan kamu, kita ahli sunnah wajib isbatkan di akidah, letak di akidah kami hamba ada perbuatan. Sebab Tuhan kata perbuatan kamu, tapi perbuatan kita ni tetap Allah yang menjadikan. Hak Tuhan juga hakikinya. Habis sekian perkara. Macam mana? Ni ambil ayat molek ni. Kau nak pergi lagi panjang ni. Kita lama dah baca kitab yang kedua tu. Hidayatus Salikin ni. Wallahu alam lah macam mana perkara-perkara yang berlaku. Siapa ke hak dalam TV boleh jadi siapa ke salah, satu dah salah tu. Tapi kenapa tidak ada susulan? Kenapa tidak ada susulan? Salah dah, kenapa tidak ada susulan? Tu wallahu alam lah. Tadilah mungkin orang agama tak tengok TV, mungkin tak sampai maklumat kepada mereka. Sebab saya pun tak tengok juga, cuma tahu kerana orang tahu. Tu je. Tengoknya tidak. Sebab tengok-tengok ni waktu serabut ada kadang-kadang. Tengok cerita bab hukum akal semayang. Allah, mula-mula cerita tu salah dah. Bab hukum akal semayang je. Boleh kata je hukum hakam semayang ni. Kalau hukum hakam bab muamalah salah, tak pelik tu. Kalau bah hukum hakam semayang salah, macam mana lah masuk TV? Ada selok khaf pula dalam TV, cerita bab semayang salah banyak perkara pula. Kata kalau tu pun salah dia lama dah pertama tengok akhir tu. Sama tengok. Lepas tu macam mana tu? Tapi pihak yang berkenaan lah. Kita, kemampuan kita kau dah cerita. Sebab kita kadang orang tua-tua ni tak mau pergi cicit surah dah. Berapa nak pergi cicit surah lagi dah? Kita boleh belajar melalui TV, radio. Dia kata mak nak pergi majlis surah ni satu perkara. Yelah kuliah ni pukul 9. Dan nak siap pukul berapa? Nak kena makan awal-awal. Nak siap buku berapa? Tu tak boleh nak laju-laju orang tua ni. Lelah. Dia kena siap awal-awal. Sampai rumah ke berapa pula, walaupun habis setengah pun. Tapi kalau tengok TV, santai saja. Jadi kenapa perlu kita belajar di majlis surau? Sebab apa? Sebab TV sudah cukup, dia kata. Di TV ni banyak jugalah hak motivasi. Tak apalah tu. Tapi dalam TV pun ada cerita akidah, ada cerita bab fiqh. Ada. Tapi kena cermat molek. Kena cermat molek bagi kita ni. Hak bagi pihak yang berkuasa tu, dialah, merekalah lagi cermat sebab mereka yang bertanggungjawab. Kalau mereka membiarkan hak salah, mereka akan bertanggungjawab. Dia biarkan ajak akidah salah, ramai mana pegang akidah salah, dia akan bertanggungjawab di padang mahsyar. Orang mengajar pun bertanggungjawab, orang yang penerbit pun akan bertanggungjawab. Ingat baik. Bab akidah tu utama sekali. Dia kalau kita kata bab fiqh mudah.
Kalau bab akidah pun mudah juga. Sikit je bab akidah ni. Nak banding dengan bab fiqh, mudah bab akidah bab dia sikit je. Tak banyak mana. Fiqh semayang pun banyak. Tapi bab fiqh semayang hak saya kata salah tu, salah hak mudah-mudah. Bukan salah hak pelik-pelik. Dalam semayang pun ada benda pelik-pelik. Dalam semayang kan berlaku benda pelik-pelik, mungkin tersalah faham. Tapi kalau benda semayang hak mudah pun salah juga, nak kata mana? Bukan semua ni. Cuma kita nak semata-mata tengok TV ni, kena pilih-pilih sikit lah. Kena pilih-pilih. Bukan kata tak boleh tengok, kena pilih-pilih. Mana apa? Kita kena ngaji juga majlis surah. Kena ngaji juga di majlis surah. Hak TV tu daripada tengok hak jenis mata biru tu, baik tengok tu. Mata biru panggil tau. Tubik orang mata biru, tubik orang kepiah, tambuh lalu. Tubik orang mata biru baru nak tengok. Mata biru ni orang budak-budak. Orang tua tubik cerita Indonesia, hak teropong tunggu orang tua. Ni cerita orang tua ni. Tak mau pergi ke mana dah selagi tak habis cerita Indonesia. Ada kat pesen gitu. Daripada tengok cerita Indonesia, baik tengok hak ruangan agama, tapi kena beraluh. Kena cermat. Mana kata kita kena belajar juga di majlis surah, kena ngaji kitab molek. Nadah kitab molek. Dulu asal ada dalam TV sekejap dahulu, Munyatul Musalli ada. Faridatul Faraid dulu pernah ada. Munyatul Musalli, Faridatul pernah ada di TV 1. Ni cerita lama dah. Orang tua mengajar. Mana dia mengajar tu comel. Orang tua dah. Dia memang dia mengajar tu comel lah dia ajar. Boleh lah. Tapi dah lama program tu. Habis kita habis kitab tu wallahualam. Tapi adalah Munyatul Musalli, Faridatul Faraid. Pernah. Hak TV 1. Tapi ni cerita bertahun-tahun dulu lagi, lama dah 4-5 tahun dulu. Mana kata comel, mana ustaz ni ajar orang tua dah juga, umur 60-an lah. Mana comel dia ajar, beraluh cermat je dia ajar. Tapi nak cari seumpama tu lah. Nak cari seumpama tu yang betul-betul boleh ajar sungguh. Kalau memang betul-betul dia ahli kitab Jawi tu. Dengan dia, cara dia pula, dia orang tua pula, cara dia atur, cara dia susun, memang mudah faham. Hak Munyatul Musalli. Tapi ni cerita 5 tahun dulu, 5-6 tahun dulu. Mana kita sekarang ni kena gitulah, kena cermat. Mana kita kena ngaji kitab secara khusus. Dan mustahil lawannya iaitu bisu atau berhuruf bersuara dan umpamanya. Wallahu a'lam.